الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Pergi ke masjid bersama bapa, diajak bersama rakan dan taulan. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salah dan silap harap dimaafkan. Alhamdulillah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada anda semua. Mungkin hari ini banyak aktiviti yang ingin dilakukan. Mungkin ada di antara kita yang baru nak pulang ke kampung. Macam saya hari ini baru nak pulang ke kampung di Alor. Dan barangkali mungkin ada di antara kita yang dari kampung nak pulang ke rumah masing-masing. Mungkin esok kerja dan sebagainya. Dan barangkali mungkin ada di antara kita hari ini baru nak melaksanakan ibadah korban. Apapun saya doakan agar semua urusan kita dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak membincangkan tentang satu tajuk yang menarik iaitu ibadah setahun sekali. Ibadah setahun sekali. Bersama dengan panel kita, guru kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Oh, kacak Ustaz. Berbaju Melayu. Ya, ambil semangat Ustaz. Ini Ustaz pakai baju Melayu ni, isteri bagi Ustaz? Ya. Isteri benarkan tak? Dia yang suruh. Dia yang suruh? Sebab ambil semangat, orang kata sempena Hari Raya kan? Ya, Alhamdulillah. Kita tunjukkan suasana Hari Raya. Betul. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami di studio pada pagi ini. Dan kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jikalau ada soalan yang ingin diajukan, boleh sahaja buat panggilan ke nombor 0377261603 ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan selalu saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin ajukan soalan, pastikan soalan tersebut sekitar tajuk kita pada pagi ini iaitu ibadah setahun sekali. Baiklah, kita nak tahu apakah itu ibadah setahun sekali. Jadi kita nak dengarkan pencerahan ataupun mukaddimah dari guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Hakim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Sedang penutur mati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sebelum saya nak mengupas tajuk ibadah setahun sekali, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah korban kita. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Sesungguhnya korban yang kami lakukan ini daripada Engkau ya Allah dan kami kembalikan kepada ya Allah. Terimalah ibadah korban yang kami lakukan. Ya, jadi kita masih di hari raya yang kedua. Ya. Sembahyang pertama, hari Tasyrik yang pertama, situlah kita masih disyariatkan untuk melakukan ibadah korban. Ya. Baik, apa dikatakan ibadah setahun sekali? Ada beberapa ibadah yang dilakukan setahun sekali. Yang pertama ialah Aidil Fitri. Aidil Fitri. Dia setahun sekali je. Betul. Sebab dia sempena kita selesai daripada melakukan ibadah puasa, maka kita lakukan solat Aidil Fitri. Itu setahun sekali. Ya, betul. Ya. Ramadan itu pun setahun sekali, tapi dia punya sebulan. Cuma hari ini yang kita nak bincangkan setahun sekali adalah tentang ibadah korban, di mana ibadah korban ini suatu ibadah yang disyariatkan dalam Islam setahun sekali sempena dengan Aidul Adha yang kita rayakan, yang kita agungkan dengan ibadah haji yang dilakukan di tanah suci Mekah. Ya. Jadi sedang menikmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan adanya ibadah korban ini menjadikan kita lebih hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana masuk korban itu sendiri daripada kan qurba, taqarrub, qurbanan. Maksudnya kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Sebab menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala banyak cara. Ada yang katakan ibadah khusus, contohnya solat, kita sembahyang, kita berpuasa, itu juga cara untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cara lain iaitu dengan kita berkorban. Jadi inilah yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu tentang ibadah korban dan dinamakan juga sebagai udhiyah. Jadi udhiyah satu perkataan biasa gunakan bahasa Arab, tapi kita jaranglah guna sebab kita biasa dengar perkataan korban. Korban ini pun asalnya pada bahasa Arab. Jadi suatu ibadah yang disyariatkan di dalam Islam dan di antara syiar Islam. Menjadi tanda ataupun bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kenal Islam itu antaranya ibadah korban. Sebagaimana kita kalau nak kenal Islam, syiar dia adalah menunaikan salat berjemaah. Betul. Salat Jumaat, Aidil Fitri, itu semualah di antara syiar-syiar Islam. Ibadah haji yang hari ini dilakukan oleh umat Islam, walaupun jumlahnya begitu sedikit, yang kalau kita perhatikan yang viral di YouTube dan sebagainya kan, bagaimana umat Islam menunaikan ibadah haji tahun ini dalam keadaan yang cukup selesa. Di Mina dengan penjarakan, kemudian tawafnya teratur ikut berpusu kan. Sebelum ni berpusu, siapa cepat dia dapat, lepas tu dengan keadaan yang terkadang di situ ingat menguji kesabaran kita. Tetapi kali ini di sebalik COVID-19 ini menjadi hikmah kepada kita untuk kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia dengan cara yang begitu cantik di sebalik hikmah yang berlaku daripada apa yang berlaku COVID-19. Itu yang dikatakan ibadah korban, di mana kita menyembelih binatang yang tertentu kerana Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang tertentu. Dia tak boleh nak sembelih pada hari-hari yang lain. Jadi ibadah binatang ataupun haiwan yang tertentu ni mestilah dalam kategori al-an'am. Al-an'am ni dinamakan sebagai binatang ternakan. Contohnya seperti unta, lembu dan juga kambing. Jadi inilah jenis-jenis binatang yang boleh disembelih untuk jadikan ibadah korban. Kita tak boleh nak berkorban dengan binatang lain. Contohnya lah, asalnya lembu ni murah sangat. Kita nak cuba mungkin binatang apa dia? Rusa ke? Kerana rusa lebih mahal kan? Rusa mungkin dalam kategori kambing. Jadi dalam ibadah korban ni, jenis binatang korban ini adalah satu yang ditetapkan oleh syariat. Dinamakan sebagai tauqifi. Tauqifi, suatu yang telah ditetapkan, kita tak boleh nak kiaskan ataupun kita nak ijtihad, kita boleh gunakan yang lain, tak boleh. Mesti dalam 3 kategori ini, unta, lembu dan juga kambing. Tak kira kambing biri ke, kambing kacang ke, kambing apa, tak ada salah. Itu yang penting dalam kategori
kambing, ya. Jadi hikmahnya memang sangat besar, ya. Kerana dengan ibadah korban ini menunjukkan kita ini boleh mengikis perasaan tamak ataupun kedekut, sayangkan harta. Sebab kita sanggup menyembelih binatang dan harganya itu bukan murah. Ya. Kalau kambing, kalau di Malaysia ni antara 900 ke 1000 ringgit. Ya. Kalau lembu pun kalau untuk bahagian antara 400 ke 500. Jadi kita bersedia untuk mengorbankan, kita membelanjakan sebahagian harta kita bukan untuk kepentingan kita, tetapi kita berikan kepada fakir miskin. Kita beli lembu, kita beli kambing, kita beli unta, kita sembelih, daging itu sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Betapa kita ini prihatin kepada masyarakat yang susah. Bukan sekadar kita nak beribadah kepada Allah, tetapi hikmahnya sangat besar, di mana kita dapat merasai kesusahan, kepayahan dialami oleh orang-orang yang kurang bernasib baik. Ya. Mungkin satu ketika dulu kita melihat seolahnya orang Islam ni kejam, ya, dengan membunuh binatang. Ya. Sebenarnya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kebaikannya. Betul. Dan kalau kita tengok setiap hari berapa ratus ribu binatang, lembu ke kambing yang disembelih untuk tujuan perniagaan. Ya, betul. Burger. Sampai hari haji, ni kejam ni kan. Ya. Jadi itu satu mungkin salah tanggap terhadap Islam, dan kita memberikan penanganan yang terbaik kepada mereka sehingga Islam ini cukup cantik, satu syariat yang sukakan kedamaian, keharmonian, saling bantu-membantu. Ya, kalaulah kita sembelih binatang boleh dapat keuntungan menjadi perkara biasa. Apatah lagi kalau kita sembelih binatang ini untuk tujuan korban dan kita beri makan kepada jutaan manusia seluruh dunia. Jadi Islam itu adalah agama membawa kepada keharmonian kepada umat Islam, tapi dia hanya setahun sekali dan dilaksanakan untuk tempoh-tempoh tertentu, iaitu 4 hari je kita berkorban. Ya. Yang menari itu hari raya pertama, kemudian yang tasyrik yang 3. Artinya 10, 11, 12, 13 Zulhijjah boleh kita berkorban. Jadi selepas itu tak jadi korban lah. Betul. Jadi sedekah-sedekah yang lain. Ya. Jadi waktu nak kita tunaikan ibadah korban ialah selepas daripada solat sunat Aidil Adha. Maksudnya masuk waktu solat sunat Aidil Adha. Adakah wajib kita solat dulu baru kita sembelih? Kalaulah kita tak solat Aidil Adha pun boleh untuk kita sembelihnya, waktunya itu maksudnya waktu solat sunat Aidil Adha. Itulah sedikit semuanya tentang ibadah setahun sekali, iaitu bernama ibadah korban, insya-Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Maknanya ibadah setahun sekali ini bukan sahaja korban, iaitu puasa di bulan Ramadan, Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Cuma yang kita fokus pada hari ini tentang ibadah korban. Dan bila sebut tentang korban, Ustaz kata merupakan ibadah setahun sekali. Kita pun duk fikir kenapa setahun sekali? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Apakah keistimewaan yang ada pada ibadah korban sehingga kan kita hanya boleh melakukannya hanya sekali dalam setahun? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Biar tahu agar tak keliru. Oh, itu yang mahal tu Ustaz. Itu sebab terpilih soalan dia. Ya, sebab dia menggunakan tagline tanya Ustaz tu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada yang bertanya pada Nurul Huda Tajuddin. Mengapa ibadah korban ini setahun sekali? Kenapa tak buat tiap-tiap hari? Jadi dalam Islam ni setiap ibadah itu ada punya sebab dia. Ya, betul. Ya. Dan kalau kita lihat sejarah, ya, bagaimana ibadah korban ini dilakukan bermula zaman Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi Ibrahim ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu, inni araka fil manami athbahuka fanzur madza tara. Dia bermimpi menyembelih anak dia iaitu Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, apa pandangan anak dia dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak. Cuba bayangkan Ustaz, ya. Nabi Ibrahim dah tinggalkan anak Nabi Ismail di Mekah itu untuk tempoh yang panjang. Betul. Daripada kecil dihantar dia dengan perintah Allah, letakkan di tanah yang kering kontang, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba bila dah besar, umur lebih kurang dalam 10 ke 11 tahun begitu, datang ke Mekah mendapat perintah daripada Allah untuk menyembelih.
Itu menguji Ustaz. Betul. Ya. Jadi bagaimanakah pengorbanan yang sanggup dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini untuk menyembelih anak yang disayangi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat betapa Nabi Ibrahim ini seorang yang taat, seorang yang jujur, sanggup melakukan apa sahaja demi perintah Allah ketika ingin menyembelih Nabi Ismail. Allah Ta'ala gantikan dengan kibas, dengan kambing. Dan situlah asal usulnya kita diambil pengajaran daripada ibadah korban ini. Apabila ibadah haji itu sendiri memang banyak kaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian isterinya yang berlari-lari mencari air di antara Safa dan Marwah. Itu yang menjadi asas kepada ibadah sa'i dan sebagainya. Kerana itulah untuk memperingati suatu peristiwa besar dalam sejarah kemanusiaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita disyariatkan untuk berkorban setahun sekali. Jadi bila korban kita ingat Nabi Ibrahim. Betul. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan perasaan dia, jiwa dia, anak dia sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau setakat berkorban kambing RM1,000, lembu RM400, sekarang ni kalau mungkin luar negara lebih murah, rasanya tidak ada masalah. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau tengok ujian kita ni tak seberat macam ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, iaitu kena sembelih anak sendiri Ustaz. Kita ni lembu ataupun kambing yang perlu kita sembelih. Dan hanyalah kata Ustaz, satu bahagian hari mungkin 400 500. Itu kalau kita bahagikan setahun mungkin sehari berapa ringgit sahaja atau berapa sen. Jadi jangan kita berkira sangat untuk melakukan ibadah korban. Jadi baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan tajuk ibadah setahun sekali bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Jadi kepada akak-akak, abang-abang yang mungkin ingin ajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1233-6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV 3. Dan insya-Allah pastikan soalan yang ingin diajukan sekitar tajuk kita pada pagi ini, iaitu ibadah setahun sekali. Baiklah, kita terus meraihkan soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Kali ini kita nak raikan di Facebook. Fauziatun Mat Isa bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta kru-kru, semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Soalan saya Ustaz, ibadah korban adalah sunat yang amat-amat dituntutkan dan yang berkemampuan digalakkan melakukannya saban tahun. Namun bagaimana korban yang disunatkan ini akan menjadi wajib bagi seseorang itu dan bolehkan ia memakan daging korban itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada Fauziatun Mat Isa yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Fauziatun Mat Isa bertanya berkaitan dengan bagaimana korban yang asal dia memang sunat tapi dia menjadi wajib. Ya. Memang asal bagi hukum korban ini adalah sunat. Hukumnya sunat muakkad. Maksudnya sangat digalakkan. Ya. Bagi kita yang punya kemampuan, setiap tahun ini memang kalau boleh kita berkorbanlah. Kita rancang. Ya, setahun kalau tadi kata RM400 kan untuk satu bahagian, kalau dibagi-bagi untuk setahun tu berapa ringgit, ya berapa sen je mungkin sehari kan. Jadi menunjukkan kesungguhan kita untuk kita melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang sunat ini ya terkadang boleh menjadi wajib. Apabila kita mewajibkan ke atas diri kita sendiri, iaitu dengan cara bernazar. Jadi bila kita bernazar, contoh dia, ya, kalau saya dapat anak
tahun ini, maka tahun depan saya nak bernazar untuk berkorban. Okey. Jadi yang korban tu asal dia disunat. Tapi bila bernazar itu dia menjadi wajib. Ya. Bila wajib ni maksudnya kita kena laksanakan. Ya, berdasarkan kepada apa nazar yang kita lakukan. Contoh, kalau kita nazarkan untuk berkorban, maka korban itu menjadi wajib. Cumanya kita tak tentukan waktu dia, maka jadi open lah. Bila-bila, tahun ni ke, tahun depan atau seterusnya. Tapi kalau kita tetapkan tarikhnya tahun ini atau tahun hadapan, maka menjadi kewajipan untuk kita laksanakan korban tadi pada tahun hadapan. Kok mana pun kena berusaha untuk laksanakan juga. Duit tak cukup, kena pinjam dulu sebab dia dah menjadi kewajipan. Ya. Jadi bila korban wajib ini, maka ada perbezaan dari segi mengurus daging korban. Kalau korban yang sunat memang kita diharuskan dan memang kita disunatkan untuk mengambil sebahagian daripada daging yang kita korbankan tadi dan selebihnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Ya. Namun kalau korban yang wajib ini, ya, kita tidak boleh mengambilnya. Maka seluruhnya kita harus sedekahkan, kita berikan kepada fakir miskin. Ya, kerana bila ia suatu yang wajib, menunjukkan kesungguhan kita untuk kita berkorban itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala faedah dan manfaatnya itu perlu diberikan kepada ummah. Ya. Jadi yang situ tak boleh nak ambil daging untuk makan tu. Kalau sunat tu boleh, insya-Allah. Maknanya ibadah korban ni sunat hukumnya, tetapi bertukar menjadi wajib apabila kita bernazar. Contoh tadi Ustaz kata, kalau aku dapat anak tahun ni, aku tahun depan nak bernazar, maka wajib ke atas kita untuk melakukan korban, dan mereka yang bernazar untuk melakukan korban, maka daging itu tak boleh diambilnya. Betul. Kena diagihkan kepada fakir dan miskin secara keseluruhannya. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Ya, Tuan Ismail, silakan. Okey, soalan begini nak tanya Ustaz. Walaupun ibadah korban ini dilakukan setahun sekali, tapi apakah di sebalik ikmahnya ia berterusan sehingga 4 hari? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh yang sudi bertanya. Tuan Haji Ismail ini merupakan antara pemanggil setia. Pemanggil setia. Kalau dengar suara pun dah cam Ustaz. Ya, betul. Betul Ustaz. Kata Tuan Haji Ismail, walaupun dia ibadah setahun sekali, tapi apakah hikmah dalam tempoh 4 hari? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Tuan Ismail. Ya, di dalam kita melaksanakan ibadah ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa kategori ibadah. Ada yang mengatakan ibadah yang waktunya itu sempit. Cukup-cukup je waktu dia, maka selesailah ibadah tersebut. Contohnya kita katakan ibadah puasa. Waktu puasa itu daripada terbit fajar hingga terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Maka bila cukup masa tu, maka selesailah ibadah puasa. Ada pula ibadah yang dinamakan sebagai wajib muasa. Waktu itu diluaskan. Ya? Dan kita boleh pilih mana-mana juzuk di antara waktu tersebut. Contohnya seperti solat. Ya, solat subuh untuk contohnya. Kalau jam tu 6:01 hinggalah pukul naik matahari, terbit matahari, lebih kurang sejam lah begitu kan. Jadi kita boleh tunaikan pada waktu tersebut. Begitulah juga dalam ibadah korban ini, waktunya dipanjangkan selama 4 hari kerana memberi ruang kemudahan kepada kita untuk menunaikan ibadah korban. Sebab kalau waktunya terhad, ya, sebab itu menjadi ibadah kepada seluruh umat manusia yang bilangannya berjuta-juta, mungkin menjadi kesukaran kepada kita. Jadi menjadi masyaqqah untuk kita menunaikan ibadah. Kerana itulah diberi pilihan dan juga mengambil kira juga tentang waktu umat Islam menunaikan haji, ya, di mana mereka ketika menunaikan ibadah haji itu yang terakhir berada di Mina itu ialah hingga ayam tasyrik yang 3. Ya. Yang hari ke-9 mereka akan berwukuf di Arafah. Kemudian hari yang ke-10 itulah hari yang pertama untuk melontar Jamratul Aqabah. Seterusnya 3 hari itu dikatakan ayam tasyrik mereka berada di Mina. Di situlah hari-hari untuk kita menunaikan ibadah haji. Dan kerana itulah kerana ibadah korban ini ada kaitan juga dengan ibadah haji, maka kita, ya, dibenarkan
membolehkan untuk melakukan selama 4 hari. Dan kalau perasaankan, 4 hari inilah hari yang kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Ya, betul. Hari Raya Haji dan juga hari Tasyrik yang 3 ini. Jadi kerana itulah Islam juga memberikan waktu masa yang agak panjang untuk kita menaikkan korban selama 4 hari. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang korban ni, kita semua orang boleh sebut korban, aku sanggup berkorban. Tapi samakah erti korban yang kita faham ini dengan apa yang ingin disampaikan orang kata berkorban dengan lembu ni kan? Apakah maksud sebenarnya? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Sal Rasid Cikci bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam. Bagaimana erti pengorbanan sebenar seorang hamba terhadap penciptanya? Adakah dengan menumpahkan darah ibadah korban sebagai tanda kasih dan cinta dan tunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang suka berkira-kira dengan jumlah bayaran dan mencari yang harga paling murah untuk melakukan ibadah korban? Ini ada juga Ustaz. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih kepada Saudara Rasid Cik-Cik yang sudi bertanya. Yang pertama Ustaz, apakah maksud pengorbanan sebenar, dan yang kedua orang ni berkira Ustaz. Silakan. Terima kasih pada saya Rasid Cik-Cik, nama cantik tu kan. Jadi apakah arti ataupun nilai pengorbanan di dalam ibadah korban ini? Adakah semata-mata dengan kita menumpahkan darah itu dikira sebagai suatu pengorbanan yang sangat bermakna? Sedang penonton dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, untuk kita nak melakukan korban, untuk menyembelih binatang, dia bermula daripada hati dan juga perasaan kita. Apakah yang kita lihat tentang ibadah korban itu sendiri? Jadi kalau kita merasakan ibadah korban itu penting, barulah terdorong kepada kita untuk berusaha untuk mengumpul duit. Ya. Dan kalau hari ini kita lihat kewangan ini adalah satu yang sangat kritikal. Lagilah dengan keadaan ekonomi yang agak terkesan dengan COVID-19, kita berkira-kira dengan duit kita, dan situ kadang kita fikir, mana nak bagi keutamaan, duit ada sedikit, nanti kalau kita belanjakan tak cukup pula. Ya. Dan situ juga bagaimana kita boleh korbankan hati dan perasaan kita, tengok kan. Dia bukan boleh pada sembelih tu, tetapi daripada persepsi kita, kesediaan kita untuk menggunakan sebahagian daripada duit kita untuk berkorban. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, dalam ibadah korban ni Allah Taala bukan nak ambil kira tentang daging dia, ya, ataupun darah yang ditumpahkan, tetapi yang akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah nilai takwa yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita berkorban itu, kita semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sanggup korbankan harta kita untuk berkorban, walaupun kadang fikir apa sangatlah korban kan, kadang kalau fikir logik kan. Tapi kita buat juga sebab taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala nilai takwa, ketaatan kita dan rendah diri kita, kesanggupan kita untuk mengetepikan kepentingan harta bagi kita. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, saya kalau tengok orang yang ikhlas berkorban ni, dia tengok lembu pun tak kata berapa ni, 1,000 alah. Dia sanggup bagi Ustaz 1,000, 2,000, sebab memang asal niatnya untuk berkorban. Betul. Dia tidak mencari okey aku ambil yang paling murah lah, senang. Kita kategori yang mana? Semoga kita kategori yang pertama tadilah, iaitu kita sanggup berkorban walaupun mahal lembu tersebut. Baiklah Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Salam. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum, ni Mamu Hanifah ni. Ya, Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mamu. Apa-apa? Alhamdulillah, semakin sihat. Mamu, selamat hari raya Mamu. Soalan Mamu. Silakan. Mamu dah beli dah lembu semua, siap dah Mamu nadar. Tiba-tiba lembu Mamu dah hilang. Apa macam nazar Mamu bolehkah kata nak buat lain tahun ke akan datangnya ke Mamu nak buat? Pasal apa lembu Mamu orang curi. Pasal lagu mana yang Mamu punya keadaan nak beli lain ke, tak ada duit dah. Tapi duit tu yang ada.
Yang tu soalan Mamu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mamu Hanifah dari Georgetown Pulau Pinang yang sudi bertanya Ustaz. Lembu dah ada Ustaz, tapi tiba-tiba kena curi pula. Macam mana Ustaz? Silakan. Allahu Akbar. Ya. Jadi kepada Mamu, terima kasih bertanya dalam isu ini. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, di situlah menguji lagi. Betul. Sebab Allah Ta'ala nak uji kita. Ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapakah yang paling baik amalannya. Jadi saya melihat dalam perkara ini, niat, ya, hasrat, usaha Mamu untuk berkorban dan bayar, lembu dah ada. InsyaAllah perkiraan sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada. Jadi Allah Taala kalau nak buat sesuatu, dia tak terikat dengan benda itu berlaku ataupun tidak. Ya, walaupun kita tahu fadilat dia di akhirat nanti, kita harapkan korban inilah akan menjadi tunggangan kita untuk melepasi siratul tian sirat, kan? Ya, tetapi kalau Allah Taala dah iktiraf kita tanpa kenderaan, Allah Taala boleh kita melepasi sirat itu tanpa ada kenderaan. Ya. Jadi saya yakin kepada Mamu, apa yang telah dilakukan dengan niat yang murni itu sudah ada perkiraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya ganjaran si Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada. Jadi apa yang berlaku itu adalah ketentuan Allah, dan kita kena redha. Janganlah kita pula nak marah-marah ataupun nak orang kata mencerca dan sebagainya, seolah-olah kita tidak dapat menyempurnakan ibadah korban, kerana itu di luar daripada kemampuan kita. Jadi kalaulah kita jumpa orang yang melakukan sebagainya, jadi kita maafkanlah, itu lebih baik dan sebagainya. Kerana Islam itu kan menggalakkan kepada kita untuk memberi kemaafan, wal afina 'anil nas, ya. Sentiasa memberi kemaafan kepada orang lain, ya. Jadi inilah dalam ibadah kita, macam tadilah kita lihat, terkadang kita melihat di antara kita memilih-milih harga tadi, ada yang nak murah, ada yang nak mahal, ya. Mohon sangat jangan kita mempelekeh ataupun kita mengatakan orang lain, sebab setiap orang itu ada tahap kemampuan dia. Ya, dia nak berkorban juga, ya, tetapi kemampuannya itu yang ada. Dan tak salah untuk memilih kerana itu, sebab orang kata segi kemampuan, kelebihan nak yang terbaik itu dia berbeza setiap orang. Betul. Mungkin setiap orang mampu untuk beli korban yang harganya yang untuk contoh sampai berbelas ribu, itu terbaik untuk dia. Tapi untuk orang lain dia tak mampu untuk yang mahal tersebut, tetapi dia nak juga berkorban, dan itulah yang terbaik yang dia dapat lakukan. Maka insya-Allah Allah Taala terima amalan kita, bukan melihat kepada besarnya lembu, tapi bagaimana hati kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata mencari redha Allah, bukan nak tunjuk tengok lembu aku besar. Tahun ni aku dapat unta lagi. Tak tanya harga ke? Tak tanya. Betul lagi kena tanyakan. Jadi mudah-mudahan kita semua ikhlas dalam melakukan ibadah korban kita. Maknanya apa yang boleh saya simpulkan pada hari ini ialah apapun ibadah yang kita lakukan, jikalau datang dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan terima, Ustaz. Betul. Sama juga kepada Mamu tadi, jangan sedih, jangan risau. InsyaAllah sudah pasti ada ganjaran besar yang Allah berikan kepada Mamu, insya-Allah. Baiklah, kita ada seorang pemanggil lagi di talian. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kepada Dai dan juga Ustaz, ya, pada pagi Omar ini. di kampung ke di mana tu? Saya di sini lah. Oh, di sini. Di rumah saya di sini. Okey. Jadi saya nak tanya ni Ustaz, ya, mengenai korban yang dikatakan ibadah korban yang setahun sekali ni, Ustaz, ya. Apabila kita buat satu-satu korban, contohnya kita buat satu keluarga lah Ustaz, ya, anak, isteri, semua, dan termasuk kita, diri kita sendiri, dan kita buat korban ini, dan daging korban ini kita tak agihkan, kita buat kenuri kenara, contoh kenuri kahwin anak, ataupun kenuri, tak kisahlah kenuri apa sekalipun, Ustaz, apakah status hukum pengorbanan orang ini? Kerana apa dia berkorban ni, sepatutnya kita kesedekahkan daging tu kepada asnaf-asnaf, golongan fakir miskin, anak-anak yatim. Tapi dia tidak ke arah itu, dan dia gunakan untuk sedekah secara kenuri kenara ini, yang dibuat secara daging korban ini digunakan untuk buat kenuri kenara. Adakah macam mana status pengorbanan atau korban orang yang begini ini, Ustaz? Adakah atau hukumnya haram ke apa ke, macam mana ke, Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang, pemanggil setia hujung nyawa kita juga. Menarik soalan Tuan Omar sebenarnya. Kalau diikutkan dah
bagus dah Ustaz. Satu keluarga berkorban dah bagus dah. Tapi daging korban itu tidak diagihkan Ustaz. Digunakan untuk kenduri kendara. Apa hukumnya? Baik. Baik, berkaitan dengan pengurusan daging korban. Jadi ada beberapa kategori lah tentang daging korban ni. Kalau daging yang wajib tadi, kita katakan dia tidak boleh diambil manfaat oleh orang yang berkorban. Semuanya kena bagi kepada fakir miskin. Hatta kepada orang yang di bawah tanggungan je, dia pun dia tak boleh ambil manfaat daripada korban wajib. Tetapi kalau daging korban sunat ini, ada beberapa cara yang dibenarkan kepada orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu diharuskan untuk mengambil sebahagian ataupun keseluruhan pun boleh. Tetapi yang afdalnya, yang keutamaan dia, pesannya yang afdal. Yang afdalnya adalah kita ambil sedikit dan selebihnya itu kita sedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang sunatnya ialah kita ambil 1/3 daripada itu untuk kegunaan orang yang berkorban. 1/3 ini kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Dan yang ketiga ialah kita bagi hadiah. Hadiah kepada orang yang berada di sekeliling kita. Maksudnya itu bukan fakir miskin. Tapi jiran kita, kita boleh bagi. Artinya di sini kita lihat, kalau korban yang sunat ini bukanlah hanya dikhususkan kepada fakir miskin sahaja. Jadi kerana kita melihat situ, dia lebih kepada bagaimana ia dapat menunjukkan suatu hubungan yang baik, keharmonian dalam masyarakat. Dan yang satu perkara lagi ialah bila daging korban ni yang afdalnya adalah kita agihkan dalam bentuk daging yang belum dimasak. Dia berbeza dengan akikah. Kalau akikah tu kita dah masak, boleh kita bagi orang makan. Jadi situ kita melihat isu dia lah berkaitan dengan afdal dan kurang afdal, sunat dan sebagainya. Jadi dia taklah sampai kepada tahap haram. Jadi kalau ada di antara orang yang berkorban, disimpan dagingnya tersebut, digunakan untuk kenduri kendara, maka ia masih lagi dalam kategori harus. Tak masuk haram. Kecuali kalau korban wajib. Yang itu tak boleh. Yang itu kena sedekah semua. Sebab kalau kenduri kahwin kan, mungkin kita makan sekali. Mungkin ada orang tanggungjawab kita, orang tanggungan kita pun makan sekali. Jadi situ pada saya kalau lebih baiklah kalau kita bersedekah ni, kalau kita berkorban ni, eloklah kita berikan terus kepada orang yang berhak menerima. Tapi kalau kadang nak kenduri pun tak mampu pula nak buat kenduri kan. Jadi masih lagi dalam kategori harus dan tidak menjadi kesalahan. Wallahu a'lam. Baik, maknanya tak ada masalah, cuma persoalan afdal kan. Afdal dengan sunnah. Ikutlah kalau kita nak ambil yang afdal, maka ikutlah seperti apa yang Ustaz sarankan tadi. Baiklah sudah penonton, kita nak berehat sekali lagi. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Suara tangis yang kau dengar. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Seperti yang saya katakan pada permulaan tadi, mungkin ada antara kita ni banyak aktiviti pada hari ini, tetapi jangan lupa untuk menjaga penjarakan fizikal. Jangan kita leka dan kita alpa kerana kita belum menang. Hashtag kita jaga, kita insya-Allah. Baiklah sedang penonton, kita terus ajukan soalan di Facebook. Soalan yang ditanyakan oleh Mal WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Salam Aidil Adha. Saya ingin bertanya, apakah perkara-perkara yang dilarang ketika melakukan ibadah korban? Yang kedua, apakah tindakan jika ada yang menjual daging korban pada orang ramai? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mal WKN yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Mar WKN berkaitan dengan pantang larang ketika ibadah korban. Jadi sebenarnya ibadah korban ini dia bukan seperti kita menaikkan haji,
umrah yang ada pantang larang ihram yang kita kena jaga. Namun ada adab-adab yang perlu kita jaga dan sekiranya kita melakukannya tidaklah menjadi masalah yang besar. Yang dikatakan sebagai amalan makruh. Ya. Makruh kita lakukan apabila kita ingin berkorban pada sesuatu tahun. Di antara perkara yang makruh kita lakukan ialah kita memotong kuku sebelum korban itu disembelih. Ya, kerana amalan yang disunatkan kalau sesiapa yang ingin berkorban bermula pada 1 Zulhijjah hinggalah korban itu disembelih, maka jangan dia potong kuku, jangan dia potong rambut ataupun bercukur dan sebagainya. Ya, jadi itulah perkara yang makruh. Jadi kalaulah kita mungkin tidak melaksanakan perkara ini, ia tidak menjejaskan kepada hukum berkorban itu sendiri. Korbannya tetap sah. Cumanya itulah katakan keutamaan kita. Sebab kita nak ambil, orang kata biarlah bila kita buat amal ibadah itu dengan cara yang sangat sempurna. Ya, betul. Kita tak nak buat perkara-perkara yang orang kata tak sepatutnya Sasah walaupun kan? makruh. Jadi dia antara perkara yang kita tidak digalakkan, dilarang ialah kita memotong kuku dan juga rambut sepanjang tempoh daripada 1 Zulhijjah hinggalah kita berkorban. Korban itu laksanakan, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya lembu ataupun kambing, binatang yang kita nak korbankan itu ada susu, kita perah susunya. Itu juga dimakruhkan. Kerana bila kita dah berniat untuk korban, jadi seharusnya kita tak ambil apa-apa manfaat sebelum dikorbankan. Jadi kalau kita nak ambil juga manfaatnya, maka sebab itulah dia kuranglah dia punya pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga tidak digalakkan untuk memotong bulunya. Ya, khususnya kambing biri-biri lah kan. Sebab kalau lembu, bulu dia tak ada. Unta pun memang tak ada bulu. Tapi kambing terkadang, nanti kalau dikorbankan, bulu dia tak boleh ambil. Jadi sebelum korban, kita nak ambil dulu. Yang itu hukumnya adalah makruh. Ya. Begitu juga kalaulah kita memilih ataupun mengambil binatang-binatang yang tidak sempurna. Mungkin dia punya telinganya cari ataupun lembu tu kurus. Ya. Korban tu tetap sah. Cuma kita tak dapat suatu keutamaan dalam kita berkorban tadi, kita nak berikan yang terbaik. Ya. Jadi dan juga dimakruhkan kalau kita menyembelih itu pada waktu malam. Ya. Jadi makruh, kita dilarang lah. Kalau boleh jangan waktu malam. Tetapi kalau sebenarnya di Mekah, ya, kalau waktu nak menyembelih, dia tak kira pagi, petang, siang, malam. Kerana apa? Kerana jumlah korban terlalu banyak. Betul. Korban satu, kemudian orang melakukan dam haji dan umrah sebagainya. Jadi mereka akan melakukan pada waktu yang berterusan. Kadang malam pun mereka meneruskan untuk sebab nak cukup 4 hari yang boleh berkorban. Ya. Okey, itu berkaitan dengan amalan orang kata pantang larang dalam kita menaikkan ibadah korban. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita nak bersidang video Sidang video belum lagi. Tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita nak bersidang video dengan seorang sahabat kita di nanti oleh Ustaz Nik Kamaluddin, kita nak raikan dulu seorang pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Salam. Ya. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Abdullah Osman daripada Salman. Ya, Tuan Abdullah. Silakan. Ni soalan saya. Ustaz, ada sahabat saya duduk di sempadan negara yang berjiran dengan Malaysia, yang hari raya Aidilfitrinya jatuh pada hari Sabtu inilah. Dalam jadi soalannya macam mana nak buat korban dan solat sunat hari raya korban ni, di mana patut dibuat, perlu dibuat, sama ada nak buat hari Jumaat ataupun hari Sabtu atau di Malaysia ataupun di negara jiran tu yang jatuhnya hari inilah. Minta penerangan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang sudi bertanya. Betul Ustaz? Ya, kadang betul. lain harinya. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, betul. Dalam keadaan kadang segi jarak waktu itu juga berbeza dan terkadang dalam menentukan satu Zulhijjah juga berbeza. Jadi amalan kita ialah kita akan mengikut kepada apa yang ditetapkan di negara tersebut.
Jadi kalau kita berada di negara tersebut, maka kita perlu mengikut apa yang ditetapkan, yang diputuskan oleh negara tersebut. Contoh negara jiran, hari ini baru hari raya pertama untuk korban dan sebagainya. Jadi kita ikutlah negara tersebut. Dan sekiranya kita berada di tempat kita, kita ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh negara kita. Tujuan dia apa? Ialah untuk kita mewujudkan suatu keseragaman dalam melaksanakan syiar Islam ini di suatu tempat. Jadi kalau negara lain itu dah bawah pengurusan yang berbeza, jadi itu tidak dapat dielakkan. Tetapi bila kita berada di sebuah negara, maka sepatutnya kita mengikut apa yang telah ditetapkan. Contoh kita pun pernah mengalami satu keadaan yang mereka ingin mengikut pada negara lain. Jadi perkara itu sangat tidak digalakkan kerana tujuan atau maqasid dalam kita melaksanakan syiar Islam ini adalah untuk menunjukkan kesatuan umat Islam di suatu tempat. Maka seharusnya dan semestinya kita meraihkan apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh pihak berkuasa yang telah menetapkan hari-hari untuk perayaan-perayaan di dalam Islam. Jangan kita buat pentingkan diri sendiri. Kan? Pandai Ustaz. Betul. Jadi hari ini kalau lebih selamat, kita tengoklah keadaan tempat tersebut. Jikalau buat hari ini, maka kita ikut tempat tersebut buat hari ini untuk memudahkan segala semua pihak lah, senang cerita. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, kita ada seorang pemanggil lagi. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai, saya Haji Kinon, Haji Muhammad Saleh Skudai Johor ya. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, selamat hari raya Aidillah. Ya, selamat hari raya juga. Okey, persoalannya Ustaz dan Dai, saya nak tanyalah. Saya dapat daging kurban kan? Pada hari kurban. Jadi adalah saya simpan. Jadi lama saya simpan Ustaz. Adakah boleh simpan lama-lama? Misalnya lah sampai 6 bulan ke setahun di dalam peti sejuk. Jadi nak tanya Ustaz, agak boleh ke ataupun kita nak bagi kat orang ke macam mana? Itu saja soalannya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Skudai Johor yang bertanya tentang dapat daging korban. Lepas tu simpan lama Ustaz. Adakah bagaimana Ustaz? Silakan. Okey. Baik, tentang daging korban yang telah diberikan kepada kita. Kita ni penerima daging korban, bukan kita yang berkorban. Jadi bila daging korban itu telah diberikan kepada kita, artinya pemilikan daging itu adalah milik kita. Bila milik kita, maka kita punya kebebasan nak buat apa dengan daging tersebut. Jadi kita boleh simpan, kita boleh makan ataupun kita nak hadiahkan kepada orang lain. Jadi hukumnya adalah harus, tidak masalah. Tuan Haji Tukinon nak masak bau teringat dah sebulan, nak masak rendang pun boleh lagi. Tidak menjadi masalah. Sebab hak orang yang berkorban tu dah selesai. Dia dah bagi kepada orang yang berhak menerima, sama ada dengan cara sedekah tadi kepada fakir miskin ataupun cara hadiah. Hadiah biasanya untuk orang-orang yang tidak memerlukan. Dan isu yang sama juga kalaulah kita mungkin nak menjual daging tersebut. Kita dapat daging banyak sangat. Kalau nak bagi ke orang, kita pun macam memerlukan, tapi kita perlukan duit. Boleh tak kita jual daging korban tersebut? Bagi orang yang berkorban, untuk dia menjual memang tak boleh. Yang berkorban tak boleh? Berkorban tak boleh. Sebab dia memang kena beri secara percuma kepada orang yang berhak menerima. Tetapi orang yang menerima tadi, dah menjadi hak dia. Jadi kalaulah dia tak makan, contohlah dia memang tak boleh makan daging, tapi dia perlukan duit, maka dia boleh tukar jual kepada orang lain sebab dia sudah menjadi milik dia. Jadi menjawab soalan yang berkaitan dengan boleh tak kita nak jual daging korban. Jadi kalau kita dah menerima daging tersebut, maka dibenarkan, tidak menjadi kesalahan sebab sudah menjadi milik kita. Tapi ingat, orang yang berkorban tak boleh nak jual. Betul, baik. Jadi orang yang melakukan korban, kalau kita nak jual daging korban tersebut, maka tidak dibenarkan. Adapun yang menerima daging korban, kalau kita nak jual mungkin banyak Ustaz dapat banyak, kita pun tak makan daging, kita nak jual, maka tiada masalah. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita nak terus bersidang video dengan Ustaz Nek. Maafkan saya di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nik ke di sana? Ya. Hakim sihat? Alhamdulillah semakin sihat. Apa khabar Ustaz? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kita. Ustaz di Kelantan ke di Putrajaya Ustaz? Jaga kawasan Putrajaya. Jaga kawasan. Cantik Ustaz. Baiklah Ustaz, kalau tengok Ustaz hari ni Ustaz orang Kelantan Ustaz betul
Ya. Kalau tengok Ustaz hari ni, kenapa sambutan Hari Raya Aidiladha ni dapat dirasai di negeri-negeri pantai timur macam Terengganu, Kelantan? Apa pandangan Ustaz? Baik, Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penonton, tanyalah Ustaz. Yeah. Kebanyakan lah kita tengok, kebanyakan belah timur lah, Terengganu, Kelantan. Ini satu yang pertamanya yang saya lihat daripada kecil lagi, kebanyakan orang sebelah Kelantan dengan Terengganu ni dia petani. Petani ya. Petani pesawah. Jadi setiap orang tu dia akan ada binatang ternakan dia sendirilah. Jadi kebanyakannya bila ada ternakan, anak-anak daripada luar yang kerja di Kuala Lumpur dan sebagainya balik bercuti pada hari raya. Hari Raya Haji. Jadi ahli keluarga tu berpakat-pakat untuk buat penyembelihan. Boleh dikatakan setiap rumah akan buat penyembelihan. Betul? Sebab dia ada binatang an'am tu sendiri. Jadi tidak keluar modal yang mahal. Satu. Kemudian dia seronok bersama dengan adik-beradik yang jarang berjumpa. Maka itu yang menyebabkan kita tengok Hari Raya Korban begitu meriah. Berbanding dengan Aidilfitri. Aidilfitri dia tak berapa meriah sangat. Meriah tapi tak berapa. Yang paling ni Hari Raya Haji lah. Memang kalau kita tengok pada laluan balik baru ni pun berbondong-bondong. Saya tak balik ini kita bagi orang lain balik dah. Dah kena tak lepas 16 jam. Jadi saya ni mudah mengalah. Baiklah Ustaz, kalau tengok juga Alhamdulillah, kita walaupun kita di musim PKPP ini, ibadah korban masih lagi dapat diteruskan. Tapi kalau Ustaz tengok sejauh manakah ibadah korban di musim PKPP ini dapat membantu mereka yang memerlukan? Okey, inilah dalam tempoh PKP kita masih lagi ikut SOP dan sebagainya. Sebenarnya musim ini paling banyak sekali rumah-rumah kebajikan, orang-orang tua, anak-anak yatim yang susah memerlukan makanan itu dapat diagihkan. Sebab kita boleh katakan dia tak nak masak tak boleh dan sebagainya. Jadi hasil daripada situ daging-daging itu boleh diagihkan kepada saya sebut perhak, iaitu mereka yang mempunyai hak asnaf itulah. Jadi senang kita pergi ke rumah-rumah kata kebajikan yang memang selayaknya daripada asnaf yang 8 untuk kita agihkan sebenarnya. Kalau sebelum ni kita lepas korban kita ada masak-masak di surau, masjid dan sebagainya. Dalam tempoh PKP ini boleh dikatakan kebanyakannya tidak dibenarkan untuk memasak, untuk diagihkan. Sedangkan kalau kita ikut pun dari segi hukum hakamnya, korban itu sebaiknya kita agihkan daging mentah. Kalau akikah tu barulah disunatkan untuk masak manis untuk diberi makan kepada yang berhak kan. Jadi setakat ni saya nampak bila tempoh PKP ni lebih orang kata jelas untuk kita sampaikan kepada mereka yang berhak sebenarnya. Hikmahnya di situ kita kalau kita kaji dan sebagainya, di situlah hikmah dia sebenarnya. Baiklah Ustaz, kalau tengok hari ini juga bila sebut tentang korban, apakah signifikasinya ibadah korban dengan pahala yang kita akan dapat di akhirat kelak? Orang kata binatang korban yang kita korbankan itu akan menjadi tunggangan kita. Bagaimana Ustaz? Okey, ini kalau kita tengok dalam banyak kitab-kitab Jawi lama, dalam mazhab kita Syafi'iyah itu sendiri, banyak kedapatan menyebut mengenai binatang itu akan jadi tunggangan fi yaumil qiyamah nanti untuk naik sirat dan sebagainya. Macam Ustaz dah sebut tadi kan, maknanya tidak semestinya binatang itu untuk dinaiki sebenarnya. Amalan kita yang akan membawa kita sepatah kilat, secepat angin, berlari, merangkak, itu sebenarnya amalan kita. Semuanya ulama-ulama kita, ulama-ulama dahulu, dia memberi panggil targhib, mana motivasi untuk orang yang berkorban. Sebab di sana pun kita tengok dagingnya yang begitu banyak, lembu yang gemuk dan sebagainya sebagai tunggangan. Sebenarnya itu adalah simbolik bahasa yang digunakan pakai oleh kitab-kitab Jawi lama.
Maksudnya binatang yang kita nak korban itu binatang yang sihat, tidak mengurangkan daging, tidak cacat dan sebagainya. Sebagai tunggangan dia kata. Itu sebagai pahala kita yang akan kita tunggang nanti, yang akan kita bawa untuk mempercepatkan kita melalui sirat. Tapi orang-orang moden dia faham, orang dulu cakap naik lembu, naik unta dan sebagainya. Kalau kita ikut dia punya kedudukan hierarki, yang paling baik korban pun yang pertama unta. Kalau ikut hierarki dia, unta, kemudian turun kepada lembu, kemudian turun kepada kibas, baru turun kepada kambing. Di situlah sebenarnya motivasi kepada semua kita pengorban-pengorban untuk kita cari yang lebih aula, lebih afdal, lebih baik untuk kita korbankan. Sebab kita nak korban ni, nak korban jiwa, rasa, perasaan dan sebagainya. Itu dah yang nampak. Memang ada kedapatan hadis itu dan telah pun diperbahaskan oleh ulama-ulama akhir ini. Mereka hadis itu ada yang kata dhaif, ada yang ada hadis matruk, ditolak kerana beberapa perawinya itu kurang hafalannya dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun itu sebenarnya sebagai motivasi untuk semua pengorban-pengorban. Sebabnya dalam hadis yang jelas, yang clear, yang sahih, maknanya setiap yang kita korbankan ihraqud dam, iaitu mengalirkan darah, itu sebenarnya yang penting. Kemudian quruniha, kemudian tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, kuku-kukunya, kemudian wa asfariha dan bulu-bulunya, wa asy'ariha sebagainya, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum darah itu menyembah bumi dan sebagainya, dia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut keikhlasan seorang yang berkorban. Maknanya hari ini kalau kita nak lakukan ibadah korban itu, lakukan dengan sebaik mungkin. Pilih lembu yang sebaik mungkin. Betul. Baiklah Ustaz. Okey, baiklah Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami melalui talian dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan saya doakan Ustaz dipermudahkan urusan jika ada urusan hari ini. Terima kasih Ustaz. Selamat Hari Raya Aidiladha Ustaz. Lembu ni. Semoga dipermudahkan Ustaz ya. Insya-Allah. Okey, baik-baik. Terima kasih. Baiklah Ustaz dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, begitu Ustaz. Maknanya kalau boleh kita lakukan ibadah korban itu dengan sebaik mungkin, kerana itulah yang akan kita dapat di akhirat kelak. Okeylah penonton, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak berehat sekali lagi, insya-Allah kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Mungkin hari ini kita ada bertemu dengan saudara mara. Pastikan pesanan dan nasihat kerajaan mengatakan jangan kita duduk berkumpul melebihi 20 orang untuk kita memastikan kita punya bilangan jangkitan COVID-19 tidak merebak. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya di Facebook. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah keadaan haiwan yang terbaik untuk kita laksanakan korban? Bagaimana jika sekiranya ada sedikit luka akibat ditambat? Adakah dibolehkan seorang yang berkemampuan memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu untuk tujuan ibadah korban? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat. Dia dengar Kak Yat bunyi macam gelembung Ustaz. Kak Yat tu gitu.
Silakan. Ya, terima kasih kepada Nur Hayati Ismail. Ada dua persoalan. Yang pertama ialah berkaitan dengan keadaan binatang korban, kemudian berkorban sedekah untuk orang lain. Ya, soalan yang pertama tentang keadaan haiwan yang kita nak korbankan, memang kita disunatkan untuk memilih binatang yang terbaik. Ya. Kalau yang gemuk, yang paling gemuk lah. Ya. Tidak ada sebarang kecacatan pada haiwan yang kita nak korbankan, sama ada lembu ataupun kambing ataupun unta. Ya. Jadi itu perkara yang digalakkan, disunatkan untuk kita berkorban. Namun sekiranya ada berlaku sedikit kecacatan, bukan pada asal dia. Ya. Ditambah mungkin terlalu meronta-ronta, ada sedikit luka pada binatang tersebut, maka itu tidak menjadi halangan. Ya. Dan kalau kena tukar masyarakat pula nak beli lembu lain kan. Jadi ianya adalah masa kita beli memang dah yang terbaik. Jika berlaku kecacatan yang sedikit itu disebabkan perkara yang baru datang, maka tidak menjadi kesalahan. Boleh diteruskan. Boleh teruskan. Ya. Kemudian berkaitan dengan kita nak berkorban bagi pihak orang lain. Macam kita sedekahkan lembu untuk orang lain berkorban. Jadi saya rasa ini juga suatu amalan biasa di kalangan masyarakat kita. Dia dah berkorban tiap-tiap tahun. Ya. Dan dia korbankan juga untuk orang lain. Jadi oleh kerana korban ini dalam kategori ibadah maliyah. Sama juga dengan kita tunaikan haji. Dia ada kaitan dengan harta. Jadi kalau kita tak mampu, badan kita tak mampu, kita boleh upah orang lain. Ya. Jadi bila berkaitan harta ni, orang lain juga boleh ambil alih tempat kita. Jadi sekiranya orang yang mempunyai keluasan rezeki, dia melihat orang yang miskin, tidak mampu untuk berkorban, dan pastinya dia pun nak mendapatkan juga suatu kelebihan untuk menaikkan ibadah korban ini, maka sangat digalakkan untuk dia berikan lembu itu, dia korbankan atas nama-nama yang tersebut. Jadi kena bagi tahulah ini korban untuk si fulan, untuk si fulan dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini menjadi amalan biasa. Kita dapat sponsor lembu daripada pihak-pihak yang tertentu, sama ada pihak yang berkuasa ataupun individu. Kerana itulah bila mendapat sumbangan seperti ini perlu diurus dengan sebaik mungkin. Sebab kita nak tentukan siapa pemilik dia. Jadi bila nak tentukan siapa pemiliknya, takut nanti asyik dia je seorang yang dapat. Jadi cantik kalau kiranya pihak masjid, kalau nak sponsor tadi kan, diserahkan pihak masjid untuk menentukan siapakah penama-penama korban tersebut, sekiranya kita tak pasti siapa yang berhak untuk menerima. Tapi kalau kita memang dah ada spesifik individu yang kita nak berikan, kita beritahu pada mereka, inilah sedekah daripada saya untuk korban bagi pihak tuan-tuan. Maka hukumnya adalah sangat digalakkan. Betul, Ustaz. Maknanya yang pertama tadi, kalau lembu kita yang mungkin ada luka, Ustaz, sebab dia meronta-ronta, maka tak ada masalah, boleh diteruskan. Dan yang kedua, kalau kita nak bantu orang, maka digalakkan, Ustaz. Ialah mungkin kita tahun lepas kita dah korban dengan 5 ekor lembu. Maknanya tahun ni kita korban juga dengan 5 ekor, tapi kita tambah seekor lagi kan untuk kita bantu sahabat kita yang susah. Maka ini sangat-sangat digalakkan, kata Ustaz tadi. Baiklah Ustaz, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya agak tertarik soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Dan sebelum itu, saya nak raikan dulu seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat Hari Raya Adha. Ya, selamat Hari Raya. Ceria ya. Siapa di sana ya? Ni Puan Nomadiah dari Kota Baru Kelantan. Kota Baru Kelantan. Tak punya Kelantan pun. Kena cakap luar lah, nak cakap dengan Ustaz kan. Okey, silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz, selamat Hari Raya. Sama-sama, selamat Hari Raya. Ni Puan Nomadiah nak tanya soalan. Saya ni kahwin dengan saudara baru lah kan. Lepas tu keluarga mertua dengan adik-adik ipar tu Muslim lagi. Lepas tu biasanya sebelum ibadat kurban saya dah beli awal-awal lah untuk keluarga non-Muslim. Tapi sekarang kan kita boleh bagi juga kan pada keluarga non-Muslim kan. Macam mana? Kalau korban saya tu saya nak agilah untuk mertua, adik-adik ipar. Boleh tak? Yang bukan muslim lah. Jadi abah dia je dah yang kahwin dengan saya masuk ni mah. Lepas tu adik-adiknya, mertuanya yang muslim. Tapi hubungan erat tak putus. Okey, baik.
Jadi dulu saya awal-awal saya dah belilah siap-siap masak daging tidak korban lah. Lepas ni kita dah ada dengar ustaz kata kita boleh bagi juga untuk non-Muslim. Lagi-lagi ni keluarga yang paling erat kan? Ya, betul. Macam mana saya nak agihkan untuk adik-adik? Jadi soalan begitulah ya? Soalannya begitulah. Baik. Terima kasih. Ustaz Da'i. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Ceria lain macam puan kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Normadiah dari Kota Baru, Kelantan. Ustaz pun orang Kelantan kan? Saya orang Selangor, tapi sekarang keluarga mertua saya berada di Tumpak, Kelantan. Saya pun berbalik pada Kelantan malam tadi. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sempatlah beraya di Kelantan, lepas tu sembelih korban pagi itu. Alhamdulillah. Lepas Jumaat kita bertolak ke KL balik. Alhamdulillah. Selamat sampai Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tentang soalan tadi yang diajukan oleh sahabat kita, Puan Normadiah dari Kota Baru, Kelantan, tentang yalah dia kan kahwin dengan seorang mualaf dan diagihkan daging korban tersebut kepada keluarga yang bukan Muslim. Adakah boleh Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih pada Puan Normadiah bang bertanya berkaitan dengan isu korban, pengagihan korban itu yang kita berikan kepada non-Muslim. Ya. Baik, sebenarnya ibadah korban ni suatu bentuk ibadah yang mana memang kita khususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi segi pengurusan daging korban itu mempunyai tata cara yang tersendiri. Daripada awal saya katakan kalau ianya adalah ibadah korban yang wajib, ya, maka itu khusus untuk orang Islam saja, tidak boleh diberikan kepada non-Muslim. Atau kepada yang berkorban tak boleh ambil. Ya. Tetapi sekiranya korban itu ialah korban yang sunat. Di situ ada pelbagai pandangan daripada ulama, daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali dan juga Syafi'i. Ya. Cuma dalam mazhab Syafi'i mengambil pendekatan tidak diharuskan diberikan kepada non-Muslim, dia katakan al-zimmah ataupun kafir zimmi. Ya. Jadi melihat kepada persoalan ini bukanlah suatu perkara hukum yang disepakati dan ada ulama yang mengharuskan, maka kita lihat kepada maslahah dia, kebaikan di situ. Dan saya suka mengambil pandangan daripada apa yang dikeluarkan oleh Irsyadul Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, di mana melihat kepada keutamaan. Sekiranya memang orang Islam fakir miskin memang dah semua dah dapat dan ada lebihan, maka bolehlah kita berikan kepada non-Muslim dalam tujuan untuk kita merapatkan lagi hubungan silaturahim, dan memang Islam itu agak rahmah, memberi kebaikan kepada orang ramai. Dan satu lagi melihat kepada hukum pengagihan daging korban tadi, di mana diberikan kepada 3 bahagian. Yang pertama untuk yang berkorban, yang kedua kepada fakir miskin sedekah, yang ketiga segi hadiah. Dan biasanya hadiah ini kita faham kita boleh berikan kepada orang yang kaya dan sebagainya. Jadi situlah melihatkan kerana isu ini bukan suatu perkara yang ijma', ada khilaf, maka saya serahkan kepada Normadiah tengoklah apakah kebaikannya, dan ada ulama yang mengharuskan, mungkin itu lebih baik mengambil pandangan yang mengharuskan. Ikhtilaf ummati rahmah. Betul. Perbezaan pandangan di kalangan umat Islam itu menjadi kerahmatan kepada kita, dan situasinya mungkin itu kebaikan, menunjukkan betapa cantiknya agama Islam dalam membina masyarakat yang harmoni. Wallahu a'lam. Betul. Maknanya apa pun pendekatan yang kita gunakan, pastikan pendekatan itu membuatkan orang Islam lebih faham tentang Islam, dan orang yang belum Islam tertarik untuk masuk kepada Islam. Jadi pendekatan yang digunakan terpulang kepada Puan Normadiah, asalkan mendatang kebaikan dan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan di Facebook oleh sahabat kita Nur Dahliah Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Jika seorang daripada 7 peserta bahagian korban itu meninggal dunia, adakah bahagiannya akan menjadi hak kepada waris, atau ia menjadi wasiat daripada si mati yang wajib untuk waris tunaikan? Yang kedua, adakah niat korban boleh bertukar kepada niat yang lain, contohnya akikah, sedekah dan lain-lain, kecuali jika korban itu nazar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Nur Dahliah Biru yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Nur Dahliah. Ada 2 isu di situ. Yang pertama, dah niat berkorban, tiba-tiba yang berkorban meninggal dunia. Ya, betul. Dan yang kedua ialah, boleh tak kita nak tukar niat-niat ni? Mula nak berkorban, tiba-tiba nak akikah pula. Jadi berkaitan soalan yang pertama, daging korban yang telah diniatkan oleh orang yang berkorban, ya. Jadi sebenarnya
siapakah pemilik kepada daging korban tersebut. Ya, memang orang kata berkorban itu mestilah milik dia beli itu dia punya. Tapi bila sudah diniatkan untuk berkorban, maka sebenarnya itu bukan lagi menjadi hak kepada orang yang berkorban. Cuma dia dibolehkan. Sebab kita dah niat ibadah, kita korban, kita nak sedekah kepada orang ramai. Ya, itu yang cara yang utama. Cuma untuk kita yang berkorban itu dibenarkan untuk kita mengambil sebahagian, satu parti dan sebagainya. Jadi tidak menjadi isulah ini hak siapa yang perlu diwarisi. Dan pada pandangan saya secara peribadi, sekiranya orang yang berkorban tadi belum sempat binatang atau haiwan itu dikorbankan dan meninggal dunia, maka warisnya tak salah untuk ambil daripada orang kata korban tersebut, dan selebihnya sedekahkanlah kepada orang lain supaya pahalanya itu sampai kepada si mati. Ya. Yang keduanya berkaitan dengan niat, berubah ke tidak. Jadi masa niat mula-mula tu, dia nak korban. Betul. Tiba-tiba bila nak sembelih tu nak jadi akikah. Jadi selama mana korban itu belum disembelih, kita boleh bertukar. Boleh Ustaz? Harus sebenarnya. Sebab yang penting masa kita nak sembelih tu niat tu untuk apa? Ya, jadi kalau mana pada awal tu kita nak korban, sampai sudah kita ubah tak ada masalah lah. Kita niat masa kita membayar pun itu sudah memadai dikatakan niat kita berkorban. Dan adalah lebih baik ketika kita menyembelih itulah yang kita niatkan, kita nampak sendiri dan kita sebutkan supaya lebih orang kata tahqiq lagi niat kita memang kita nak korban. Mungkin masa kita bayar kita dah niat korban dah, tetapi nanti terlupa, kadang kita tak merasai. Sebab itulah dalam ibadah korban ini kita disunatkan untuk melihat sendiri proses ataupun acara menyembelih korban itu sendiri dan melihat darah itu sendiri mengalir, itulah yang kita korbankan. Tapi masa kita kalaulah kita ubah niat di masa nak sembelih, kita beritahu pada menyembelih, saya tukar bahagian saya tukar kepada untuk akikah, maka tidak masalah, hukumnya adalah harus. Tapi kalaulah dah disembelih, yang tu tak boleh nak tukar. Tak dapat tolong Ustaz. Tak boleh nak tolong sebab ibadah itu sudah dilaksanakan, maka dia kena diuruskan mengikut apa yang diniatkan. Kalau korban, cara korban lah. Okey, baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Maknanya tak ada masalah untuk kita bertukar niat. Baiklah, saya nak raikan satu soalan dari Kota Baru juga Ustaz. Hari ini ramai orang Kelantan bertanya Ustaz. Yang meraihkanlah orang yang sebab kita sedia maklum orang Kelantan adalah orang yang meraihkan Aidiladha ini dengan cukup meriah. Betul. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Nik tadi Ustaz. Ya, betul. Baiklah, soalan yang diajukan ialah Haji Sarif dari Kota Baru. Salam Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Bagaimana cara pembahagian daging korban? Setelah dibahagi 3, adakah semua bahagian diagihkan termasuk tulang, hati, perut dan lain-lain bahagian? Harap mendapat pencerahan dari Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Haji Sarif yang sudi bertanya. Okey, terima kasih Haji Sarif tentang cara pembahagian daging korban. Memang kalau dalam nas itu tidaklah mendetailkan bagaimana pembagian, sama ada tulang tu kena sama, lepas tu kaki kalau 4 tu nak bagi 7 macam pula kan. Jadi masalah. Jadi itu kembali kepada uruf. Dalam syariat, segi sunatnya itu dibahagi 3, dan telah kepada uruf kita bagaimana, sama ada semuanya itu dibagi 3 atau sebagainya, ikut keurufan dan mudah untuk kita mengurus. Namun ada yang mengatakan sunat bagi orang yang berkorban tu diambil hati. Hati tu diambil sebab hati memang kecil kan, tak banyak kan. Sebenarnya itu menjadi satu simbolik kepada kita kerana hati itulah yang mengawal diri kita. Betul. Jadi bila hati itu baik, sempurna, maka segala amalan kita juga akan menjadi baik. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasala jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Dalam tubuh badan kita ada seketul daging, seketul darah yang apabila dia baik maka semuanya akan jadi baik, tapi kalau dia tak baik maka semuanya pun jadi, itulah hati. Jadi ada yang mengatakan afdalnya yang berkorban ambillah hati. Kalau hati ada 7, potonglah 7. Namun tidak ada satu kaedah yang khusus bagaimana, kembali kepada uruf bagaimana kita nak membagikan. Tetapi yang terbaiknya kalau kata adil itu biarlah semua merasa. Kalau 7 bahagian itu semua dapat tulang pun dapat tulang. Kalau dapat ekor pun kena dah potong 7 juga kan. Kadang ada orang tu ambil ekor terus kan. Awal-awal dah sorokkan ekor. Jadi benda tu tidaklah satu hukum yang jelas, tetapi kembali pada uruf.
Yang penting ianya akan menunjukkan keadilan kepada kita dan menunjukkan kita ini ada tasamuh, boleh berkurang dalam kita memberikan pembagian dengan korban sesama kita yang berkongsi dalam 7 bahagian tadi. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Maknanya hari ini kalau boleh kita lakukanlah yang terbaik ikut yang kata Ustaz tadi, apa yang afdal dan apa yang sunatnya. Baiklah saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, Tanyalah Ustaz akan berakhir di TV3, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Teruskan menjaga penjarakan fizikal kerana kita belum menang. #kita jaga kita. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik ibadah setahun sekali bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Dan kepada anda, akak-akak, abang-abang yang mungkin ada kemusykilan, boleh sahaja ajukan soalan ke nombor dengan membuat talian ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka dan kongsi. Kita sebarkan apa yang kita dapat pada hari ini kepada kawan-kawan kita dan mungkin kepada kaum keluarga kita, insya-Allah. Baiklah, kita terus menaikkan soalan yang diajukan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan da'i, waalaikumsalam. Bagaimana adab dan menyantuni haiwan yang hendak dikorbankan ketika penyembelihan, di mana dalam satu-satu tempat atau kawasan kadang-kadang ada sampai 5 hingga 10 ekor haiwan sembelihan untuk dikorbankan. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ibu Salaina Rasid. Terima kasih kepada Ibu Salaina Rasid yang sudi bertanya. Menyantuni binatang yang dikorban. Ya, okey, terima kasih Da'i Hakim. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Salaina Rashid yang bertanya. Jadi berkaitan dengan adab untuk kita menyantuni haiwan yang nak dikorbankan ini, itulah cantiknya Islam. Ini satu agama yang penuh dengan adab dan tata cara. Ya, bukan ikut sembrono, ikut kita nak buat je. Jadi memang binatang, haiwan yang kita nak korbankan ini, ya, yang pertama sekali sebelum kita korbankan kena jaga kebajikan dia. Makan minum dia kena bagi, jangan kita dah 2-3 hari tak bagi makan, alah dia nak mati lepas ni. Tak. Kena bagi makan juga secukupnya supaya binatang ini adalah suatu binatang yang menyawa juga, ada hati dan perasaannya juga. Jadi kebajikan makan minum kena ada. Yang kedua, apabila nak menyembelih, ya, jangan di hadapan binatang yang lain. Sebab ialah suatu keadaan yang kalau kita sendiri pun ada perasaan, dia pun ada perasaan juga. Jadi seeloknya, secantiknya, janganlah menyembelih binatang yang disembelih itu di hadapan binatang yang lain yang akan disembelih kemudian. Nanti dia pun, kalau kita sendiri pun memang takut kan. Ya, itu adabnya supaya kita menjaga hati dan perasaannya. Dan pastinya dalam Islam, bila kita nak menyembelih itu dengan menyembelih cara yang terbaik. Wiza zabatum fa ahsinuz zibahah. Bila kita nak menyembelih ini, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Pisaunya pisau yang sangat tajam, ya, supaya tidak menyakiti dia, dan diletakkan tempat yang sempurna supaya, contoh kalau diikat tu diikat yang ketat supaya
bila tidak diikat dengan baik mungkin akan membahayakan orang yang menjaga dan sebagainya. Jadi itulah adab ya, bila kita nak menyembelih binatang nak korban tadi ya, buatlah dengan cara yang terbaik ya. Yang sangat penting ya, kalau ada ruang ya, binatang sembelih itu jangan disembelih di hadapan binatang ataupun haiwan yang lain. Ini kadang-kadang saja je. Saja itu. Jadi tutuplah ya. Ada cari kain dan sebagainya supaya tidak memberikan suatu kesan yang tidak baik kepada binatang. Walaupun kata binatang tetap juga makhluk Allah yang perlu kita hormati dan kita santuni dengan cara yang terbaik. Kerana Islam itu adalah agama rahmah yang memberikan kebaikan kepada seluruh alam, sama ada manusia ataupun alam seluruhnya. Wallahu alam. Mana indahnya Islam ini bukan sahaja perlu menjaga adab dengan manusia, bahkan adab dengan binatang pun perlu kita jaga. Lain lagi untuk dalam orang kata melakukan ibadah korban seperti yang Ustaz bicarakan tadi. Baiklah, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Yusof daripada Maran, Pahang. Ya, silakan. Saya nak bertanya satu soalan. Boleh ke saya nak jual seekor lembu korban yang disedekahkan kepada jemaah saya sebab lembu dah terlalu banyak. Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada puan atau cik ya, Fatihah dari Maran Pahang yang sudi bertanya. Ialah lembu banyak Ustaz. Lalu lembu yang nak dikorbankan tu dijual. Bagaimana Ustaz? Okey. Baik, lembu cuma mungkin soalan tadi kurang jelas. Lembu yang sudah ada, adakah sudah ada pemiliknya ataupun tidak? Kalau sudah ada pemilik bagaimana Ustaz? Kalau sudah ada pemilik ya, dan orang itu untuk berkorban, maka kita tak boleh nak jual kepada pihak yang lain. Kecuali orang yang dia membeli tadi dia nak jualkan. Contoh dia dah beli satu bahagian. 7 bahagian. Lepas tu dia nak jual bahagian dia untuk orang lain sebelum disembelih. Daripada beli 7 bahagian, maka dia jual sebahagian. Dia sendiri yang jual lah. Mana pemilik tu lah. Pemilik sendiri, maka itu diharuskan selama mana korban itu belum dilaksanakan. Ya. Dia nak berkorban 7 ke 10 tak masalah. Tapi mungkin ada orang lain yang rasa dia nak korban juga, lembu dah tak ada. Dia jual bahagian dia kepada dia harus. Tetapi kalau lah korban tu dah isu dia saya tak pasti. Mungkin lembu dia dah tempah banyak. Ya. Tapi tak ada yang nak berkorban lembu tersebut. Jadi lembu itu bukan dikatakan sebagai lembu korban. Maka lembu itu boleh dijual. Kita sebagai penganjur, contohlah masjid. Ya, masjid dah beli untuk korban. Ya, tapi tidak ramai yang menyertai. Betul. Jadi pihak masjid yang dah modalkan tadi, dia nak dapatkan balik kan. Maka di situ harus untuk dijual semula. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab lembu itu belum lagi dikategorikan sebagai lembu yang nak dikorbankan. Betul. Dia cuma beli untuk dikorbankan dan mengharapkan kepada penyertaan daripada orang ramai. Ini biasalah masjid kan kadang dia tertempah. Ya, betul. Untuk korban, untuk memudahkan jemaah berkorban. Tiba-tiba sampai masa tak ada pula orang yang nak berkorban. Terlebihlah lembu tu. Maka hukumnya harus untuk kita menjual balik ya, kerana belum lagi dikategorikan sebagai lembu korban, belum ada penamanya. Tapi kalau ada penama nak jual yang tu tak boleh. Betul. Kerana kena minta izin dulu Ustaz Betul. dengan pemilik dia. Jadi kepada puan ataupun Cik Fatihah dari Maran Pahang tadi, tak ada masalah harus untuk kita jual lembu yang terlebih tadi Ustaz Baik. Baiklah, kita nak raihkan seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa di sana? Saya Jasmine dari Kelestun Tani Kedah. Ya, orang Kedah pula ni. Silakan tuan. Saya ada 2 soalan. Okey. Yang pertama, macam kita buat akikah. Jadi daging akikah tu kita boleh agih-agihkan tak untuk pada fakir? Okey, daging akikah ya. Okey, baik. Ya. Yang kedua, yang kedua korban. Okey. Korban ada umur? Contoh kena akil balik ataupun masih kanak-kanak kita dah untuk buat korban untuk dia. Okey. Baik, jelas. Terima kasih kepada Tuan Jasmi dari Sungai Petani Kedah. Bertanya tentang 2 soalan. Yang pertama ialah adakah daging akikah boleh kita agihkan? Dan yang kedua, umur untuk melakukan ibadah korban. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada Encik Jasmi yang bertanya. Jauh tu pada orang utara tu. Baik, soalan yang pertama tentang daging akikah yang dibuat bersama dengan korban. Ya. Jadi yang sebaiknya dalam kita mengurus daging akikah ini ialah kita masak dan kita beri makan kepada
fakir miskin. Itu yang afdal, yang utama. Ya, yang disunatkan dalam kita mengurus daging akikah. Tetapi kalaulah kita nak mengagih-agihkan terus, itu pun diharuskan. Boleh juga. Sebab isunya adalah afdal tak afdal saja, bukan masalah sah dan tidak sah. Jadi mungkin kita ada kesulitan nak masak, nak cari tukang masak tak ada, ataupun dalam keadaan PKP ni kan nak masak-masak susah, mungkin menyebabkan perhimpunan yang ramai. Jadi kalau nak dibagikan terus kepada penerima, orang miskin ataupun orang-orang yang sekitar kita, hukumnya adalah harus. Ya. Kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan umur untuk berkorban. Ya. Antara syarat orang yang berkorban itu mestilah yang pertama orang Islam, yang kedua akil, yang ketiganya dia baligh dan dia berkemampuan untuk berkorban. Ya. Dan harta itulah daripada harta dia sendiri. Itu hukum syarat asas dia. Tetapi sekiranya anak-anak yang bawah umur, dia nak berkorban, boleh. Tapi orang lain lah yang berkorban untuk, orang kata sponsor untuk dia. Nak gunakan duit dia tak boleh lagi. Sebab dia pun belum wajib lagi. Jadi kalau ada kita menjaga harta anak yatim contoh dia, kita nak gunakan harta dia untuk korban untuk dia, maka itu tak boleh. Jadi kalau dia masih bawah umur, belum akil balik itu, orang lain yang korbankan untuk dia, hukumnya adalah harus. Berbeza dengan akikah. Jadi akikah ni disunatkan untuk akikah sampai dia akil balik. Lepas akil balik itu tidak disunatkan untuk akikah. Lepas tu jadi korban lah. Ada masa dia. Jadi itu perbezaan di antara korban dan juga akikah segi umur orang yang nak berakikah dan juga berkorban. Wallahu a'lam. Maknanya kita kena faham jangan keliru Ustaz. Yeah. Sebab itulah kena tonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru supaya tidak lagi keliru. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Suara tangis yang kau Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pejam celik Ustaz. Kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, tapi jangan pejam tak celik-celik Ustaz. Ini kerja dia pejam mengangguk je kerjanya kan. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini jangan lupa untuk kita kongsikan. Lagi-lagi yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekan butang suka dan kemudian tekanlah butang kongsi. Kita kongsikan kepada seramai mungkin sahabat kita. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, saya agak tertarik dengan satu soalan ini yang diajukan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Assalam Ustaz dan da'i waalaikumsalam. Hukum asal korban asalnya adalah sunat dilakukan. Mengikut kefahaman saya, korban yang wajib adalah lebih afdal dilakukan berbanding korban yang sunat. Jadi apabila saya nak berkorban, maka saya akan berniat untuk katakan inilah korban wajib atasku kerana Allah Ta'ala agar saya mendapat fadilat yang lebih banyak. Apakah betul cara niat saya berkorban gini selari dengan syariat Nabi agar mendapat pahala yang lebih banyak dan afdal? Mohon pencerahan. Terima kasih dari Alias Kuala Terengganu. Terima kasih kepada Tuan Alias yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Tuan Alias ya dan Ingat Hakim. Ya, soalan sangat cantik, betapa Encik Alias ni dia sangat prihatin ya, bagaimanakah penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amalan kita. Kadang ada di antara kita buat amalan acuh tak acuh je. Betul. Yang penting buat apa ada gua kisah, itu masalah ya. Tapi memang sangat cantik pada yang bertanya tentang keprihatinan dia, adakah Allah Taala terima ataupun tidak ya. Namun satu perkara yang perlu kita ingat dalam syariat ini, ada perkara yang kita tak boleh nak fikir ataupun ukur dengan logik akal. Ya, kita rasa yang wajib itu adalah yang betul, kita kena wajibkanlah semua. Yang sunat ni tak kuranglah. Jadi dalam Islam ni ada satu kaedah di mana berbunyi apa-apa yang dilarang maka hendaklah kamu tinggalkan. Dan mana perkara yang kamu disuruh maka lakukanlah sekadar kemampuan kamu.
Artinya dalam kita melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib ni perkara yang mesti kita buat, tak boleh tidak. Kalau kita cuai, maka kita dianggap bersalah dan hukumnya berdosa. Yang sunat pula adalah perkara yang disuruh tetapi kita punya pilihan sama nak buat ataupun tidak. Tapi yang buat itu, itulah yang terbaik yang Allah Ta'ala akan nilai pada diri kita. Tapi hukumnya tetap sunat. Ya. Jadi dalam ibadah korban ni, kalau kita nak menjadikan ia sebagai korban wajib, dengan arti kata lain, kita ubah hukum yang sunat itu menjadi wajib. Caranya ialah dengan mewajibkan. Itu dah menjadi nazar. Dan kalau kita lihat kepada hukum nazar ni, asal hukum nazar adalah makruh. Tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab perkara yang Allah Ta'ala dah bagi kita suatu pilihan. Kenapa kita nak wajibkan? Seolah-olah kita nak memaksa diri kita untuk melakukan perkara yang Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita, tapi kita nak wajibkan. Sebab itu kita walaupun dibenarkan tetapi tidak digalakkan di dalam Islam. Kan biasanya kalau nazar ini dikaitkan dengan satu perkara yang lain. Ya. Justru itu, afdaliyat itu bukanlah melihat kepada wajib ataupun sunat. Memang segi prioriti apabila bertembung di antara wajib dengan sunat, ya, maka yang wajib itu perlu didahulukan. Ya. Namun dalam masalah ibadah korban saya tidak galakkan. Walaupun harus orang kata boleh untuk mewajibkan, tapi sebaiknya ikutlah syariat sebagaimana yang telah ditetapkan, di mana kita ini mempunyai pilihan walaupun sunat kita bersungguh-sungguh untuk melakukan. Tak perlu mewajibkan. Buat saja, insya-Allah Allah Taala akan melihat kesungguhan kita dan pilihan kita itu walaupun tak sunat tapi kita nak buat juga. Itulah yang lebih utama. Kerana Allah Taala akan melihat niat kita, usaha kita dan apa yang kita pandang kepada satu perkara tersebut. Ya, bukan sekadar amalan yang kita buat bila dah wajib terpaksa kena buat lah. Jadi kalau ikhlaskan, kadang bila kita buat itu tanpa paksaan itu yang terbaik. Tapi terkadang paksaan itulah yang akan menjadikan kita menjadi ikhlas. Kalau tidak kita tak buat. Itu contohnya. Jadi kalau kita nak mewajibkan ibadah yang sunat itu, saya tidak galakkan kerana dengan itu telah mengubah hukum yang sunat menjadi wajib. Dan memang segi hukum nazar itu pada asalnya adalah tidak digalakkan. Wallahu a'lam. Jadi kita cubalah untuk melakukan segala ibadah, apapun ibadah, berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin dan pastilah setiap ibadah itu ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sidang penonton dan ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin ustaz ada sedikit kesimpulan ringkas tentang tajuk kita pada pagi ini. Silakan ustaz. Okey, terima kasih pada Datuk Hakim. Alhamdulillah. Sedang menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa beruntungnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada kita, dan di sisi kita terlalu banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Sekiranya kamu nak menghitung, nak menilai nikmat Allah yang diberikan kepada kita, memang kita tak mampu nak menghitung nikmat yang telah kita terima. Justru itu malah kita tunjukkan, kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang diberikan dengan kita melakukan ibadah korban pada tahun ini. Dan kemampuan itu, yang terbaik itu bergantung kepada kemampuan kita. Tidak semestinya yang mahal itu itulah yang terbaik. Jadi lihatlah kemampuan dan kedudukan kita. Kalau kita mampu, kemampuan kita yang terbaik ialah mungkin 300, itulah yang terbaik untuk kita. Kemampuan kita yang terbaik dengan RM1,000, itulah yang terbaik untuk kita. Kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diharapkan di akhirat nanti itulah ya tanduk-tanduk binatang korban, bulu-bulunya dan juga kuku-kuku yang kita korbankan itu menjadi saksi di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan korban kita. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya ibadah korban ini adalah daripadamu dan aku kembalikan kepadamu, maka terimalah amalan korban yang kami lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas kesimpulan. Dan Ustaz, sebelum kita nak tutup program kita dengan doa, ada satu soalan Ustaz. Ini soalan antara yang orang kata selalulah berlega di kalangan masyarakat kita bila masuknya raya haji ni. Iaitu tentang kita nak buat ibadah korban untuk mak dan ayah kita yang sudah meninggal dunia. Adakah boleh atau bagaimana Ustaz? Okey, berkaitan dengan korban orang yang telah meninggal dunia. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita tidak diharuskan untuk kita melakukan ibadah korban
kepada orang yang telah meninggal dunia kecuali apabila diwasiatkan. Jadi kalau ada wasiat boleh kita lakukan. Dan hukum ini juga masalah khilaf. Ada yang mengatakan mengharuskan, ada yang tidak mengharuskan. Jadi secara peribadi saya, ya, bila perkara ini perkara yang tidak disepakati oleh ulama dan pada perkara-perkara yang baik, maka ambillah pandangan yang mengharuskan kerana kebaikan itu pasti ada padanya dan kita yang berkorban untuk orang juga mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harapkan usaha yang kita lakukan untuk si mati itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ya hakikatnya itu serah pada Allah, tapi kesungguhan kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang yang meninggal dunia itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terserahlah kepada tuan-tuan dan puan. Secara peribadi saya katakan, sekiranya benda yang baik, benda itu adalah masalah khilaf, maka lakukanlah untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang telah diberikan dan mungkin Ustaz ada sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua korban yang kami lakukan kami ambil daripadamu dan kami pulangkan kepadamu ya Allah. Maka terimalah amalan korban kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda sedang penonton, jangan lupa untuk teruskan menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Nizal dan juga panelnya Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman dengan topik Sains Haji bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi, perkara korban ibadah mulia, harus peketi indah peribadi. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.